wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya kasihi, apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sihat walafiat dan sentiasa berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Karim kepada semua umat Islam. Esok adalah hari pertama kita berpuasa. Jadi malam ini kita mulakan ibadat puasa kita dengan bertarawih, niat berpuasa untuk esok hari, dan awal pagi esok kita semua bangun untuk bersahur sebelum masuknya waktu imsak. Ibadah puasa adalah satu ibadah yang istimewa. Ia satu ibadat yang kita lakukan tanpa sesiapa pun mengetahui kita sebenarnya sedang beribadat kepada Allah. Tidak seperti ibadat lain yang boleh dilihat dengan nyata daripada segi perbuatan. Ibadat puasa tidak boleh dilihat. Kita sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, serta tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Hanya diri kita dan Allah sahaja mengetahui yang kita sebenarnya sedang berpuasa. Kita berpuasa kerana kita bertakwa pada Allah, bukan untuk menunjuk pada sesiapa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran Karim, ibadat puasa diwajibkan ke atas umat Islam agar kita semua bertakwa kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Artinya orang yang berpuasa adalah orang yang ikhlas beribadat hanya kerana Allah. Dan mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman dan bertakwa kepadanya. Bulan Ramadan ini adalah juga satu bulan yang mulia bagi umat Islam. Di awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, dan akhirnya pelepasan daripada azab neraka. Kerana itu umat Islam di seluruh dunia menyambut ketibaan bulan Ramadan ini dengan penuh pengharapan untuk melalui satu perjalanan kerohanian yang amat bermakna. Selain berpuasa, kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Kita membaca Al-Quran, mendirikan solat tarawih, qiyamul lail, bersedekah pada fakir miskin, dan melakukan amal kebajikan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mempereratkan hubungan sesama manusia. Dengan kata lain, Ramadan adalah satu bulan di mana kita berjihad melawan hawa nafsu, menyucikan jiwa dan mengharapkan keredaan Allah. Di hujung Ramadan, kita bebas daripada dosa dan meraihkan kemenangan. Saudara-saudari yang saya kasihi, Ramadan kali ini tidak kurang istimewanya. Malah, bagi saya, ia lebih istimewa buat kita semua. Sejak lebih sebulan yang lalu, kita berjihad melawan COVID-19. Seperti mana ibadat puasa, kita dikendaki berjihad melawan hawa nafsu. Kita lalui satu tempoh yang banyak menguji kesabaran dan daya ketahanan kita. Kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang kita suka. Kita tak keluar berjalan-jalan. Kita tidak menonton wayang bersama kawan-kawan. Kita tak pergi melancong. Kita tak makan di restoran kesukaan kita.
Dan bagi yang minat bersukan, mungkin dah lama anda tak main bola, tak main badminton, tak main bowling, tak berjoging, tak kayuh basikal, anda cuma duduk di rumah saja. Ini satu jihad dan satu pengorbanan yang cukup besar. Tetapi pengorbanan yang anda lakukan ini telah membuahkan hasil. Pertamanya, anda dan keluarga terselamat daripada jangkitan COVID-19. Keduanya, anda juga menyelamatkan orang lain daripada terkena jangkitan. Ketiganya, anda semua menyumbang kepada usaha membendung penularan wabak COVID-19 dalam masyarakat dan negara kita. Hari ini, kes-kes baru COVID-19 telah berkurangan dengan ketara. Daripada ratusan kes baru setiap hari di awal Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kerana kes-kes baru telah menurun kepada puluhan kes sahaja. InsyaAllah dengan usaha-usaha yang sedang giat dilakukan oleh para frontliners kita dan disiplin anda semua mematuhi PKP, kita akan dapat mengurangkan lagi kes-kes baru COVID-19 ke tahap yang paling minima dan membendung sepenuhnya penularan wabak ini. Kita juga bersyukur kerana jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh meningkat dengan ketara. Seramai 3,542 pesakit COVID-19 atau 63.2% daripada keseluruhan pesakit telah pun sembuh setakat ini. Saya harap dengan rawatan yang diberikan dan doa kita semua, maka lebih ramai pesakit COVID-19 akan sembuh dan dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sekali lagi kita bersyukur kerana negara kita merupakan antara negara yang mencatatkan kadar kesembuhan yang tertinggi di dunia. Dengan penurunan kes COVID-19 yang ketara ini, dan kita harap trend ini akan berterusan, kerajaan telah memutuskan untuk memberikan sedikit kelonggaran. Saya ulang, sedikit kelonggaran, bukan terlalu longgar. Pertamanya, pelajar-pelajar yang masih berada di kampus, yang mana di peringkat awal dahulu mereka tak dibenarkan pulang kerana keadaan masih belum menentu dan kita nak pastikan mereka ini selamat. InsyaAllah boleh pulang ke rumah masing-masing sedikit masa lagi. Proses untuk membawa pelajar-pelajar ini pulang sedang pun dirancang oleh kerajaan dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Jumlah pelajar yang terlibat adalah besar, iaitu hampir 100,000 orang. Jadi kita mesti rancang pergerakan mereka ini dengan teliti untuk pastikan ianya teratur dan tidak menyebabkan risiko jangkitan. Dan sebelum mereka ini dibenarkan pulang, semua pelajar ini akan dipastikan benar-benar sihat dan tidak mempunyai gejala COVID-19. Pada anak-anak kita yang berada di kampus, insyaAllah dalam tempoh yang tak lama lagi, anda semua boleh pulanglah ke pangkuan keluarga masing-masing. Butiran terperinci mengenai pergerakan pulang ini akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa yang terdekat. Jadi kepada ibu bapa, sabar dulu. Beri sedikit masa pada pihak kementerian yang berkaitan untuk menguruskan perkara ini. Saya tahu anda semua agak merindukan anak masing-masing. InsyaAllah dalam sedikit masa lagi, anak-anak anda dah boleh berada di rumah. Yang penting mereka semua boleh pulang dengan selamat.